Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Salam Ramadan, salam Ramadan Karim. Selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Lama juga saya tak bersiaran. Maaf, agak busy dengan bisnes online saya. Jadi hari ini saya berkesempatan lah, macam biasa tuan-tuan, pagi-pagi saya hantar anak pergi sekolah dulu, settlekan anak-anak. Lepas tu barulah kita settlekan kerja-kerja kita. Kalau di bulan bukan puasa, kita akan pergi makan lah. Tapi di bulan puasa ni kita terus kepada benda-benda yang kita nak buat untuk kita punya bisnes. Sebagai orang bisnes, pertama sekali wajib ada jadual. Jadual untuk pastikan kita tak ke laut. Kadang-kadang kita ke laut, buat kerja pun separuh jalan. Jadi tak nak macam tu, kena ada jadual. Dan hari ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua tentang konsisten, ataupun benda yang keep moving, keep doing. Benda yang kita buat hari-hari, perkara yang kita buat hari-hari tanpa jemu. Walaupun jemu buat, walaupun marah buat, walaupun rasa malas buat, itu ialah konsisten. Jadi macam mana kalau kita nak pastikan diri kita konsisten? Sebab ramai orang dekat luar, dia bukannya tak bagus, dia bagus, tapi dia tak konsisten. Bila dia tak konsisten, dia akan give up. Dan sebenarnya dia layak berjaya, cuma dia tak sabar dengan proses. Jadi hari ni saya nak kongsikan tips macam mana kita nak pastikan kita on track ataupun kita konsisten. Bagi semua orang lah yang sebelum ni jarang konsisten dan juga susah nak konsisten, kita kena buat jadual. Jadual apa tu? Kita kena buat jadual waktu bekerja kita, jadual harian kita. Bukannya jadual apa, jadual pergerakan kita setiap hari. Contohlah, saya bagi contoh. Pukul berapa kita bangun? Pukul berapa? Ada orang bangun pukul 6 pagi ke 5.30 pagi, solat subuh. Lepas solat subuh tu apa dia buat? Buat jadual. Pukul 7.30 pagi, katalah contoh kalau bukan di bulan Ramadan ni, kita pergi breakfast. Ataupun pagi-pagi tu nak jogging ke nak running ke, nak cycling ke, terpulang. So letaklah dalam jadual kita. Kalau pagi tu dalam pukul 7 suku nak pergi naik basikal, ataupun naik basikal, ataupun berjogging, bersenam. Selepas tu pukul 9 ataupun dalam pukul 10, apa kita nak buat? Ini jadual saya. Selepas tu saya akan pastikan kedai online saya dibuka. Apa dia kedai online ni? Saya akan post dekat FB, dekat Instagram, dekat akaun TikTok, apa lagi, dekat channel website saya, untuk bagi tahu apa update saya yang saya buat untuk hari ni. Pastikan orang tahu. Walaupun orang tu tak beli pun, tapi dia akan lalu dekat wall dia. Dia akan lalu dekat info dia. Mungkin dia akan lalu dekat FYP dia. So benda-benda ni orang akan tengok yang kita ni konsisten. Sebab kalau saya sebagai seorang prospek klien, saya suka membeli dengan orang yang konsisten. Maksudnya dia keep bagi tahu apa dia buat, dan juga fokus apa dia buat. Saya takkan cari kepada orang yang sekadar buat. Saya mesti mencari orang yang buat dengan konsisten. Mungkin hari pertama kita buat posting, orang tak nampak. Tapi kalau kita buat hari-hari, dan orang tu akan memerhatikan kita. Kita tak tahu siapa yang memerhatikan kita. Kita tak tahu. Mungkin orang tu ialah orang yang memang dia suka perhati kita dulu. Kita tahu, sebab kita berniaga. Macam saya, untuk networking saya bersama dengan MFM Securities, saya kena bagi tahu apa saya buat, progres saya, dan juga supaya orang dekat luar tu tahu yang saya serius dalam kerjaya saya, dengan apa yang saya buat ni.
Okey, lepas tu tengah hari letakkan dalam jadual ni apa kita nak buat. Kalau anda seorang offline marketing, anda kena tahu anda kena ada appointment wajib setiap hari. Mungkin dengan menggunakan application Zoom ataupun offline ke, jumpa dekat mana-mana, kena ada. Sebab itulah rutin harian yang kena buat. Lepas tu pula petang apa kita buat, letakkan dalam jadual. Boleh letak dalam buku macam dulu waktu sekolah-sekolah kan, letak dalam tu. Sebab apa? Sebab kalau kita nak jadi konsisten pada permulaan tapi tak biasa, biar jadual tu yang akan pastikan kita buat. Tapi jangan letak buat bila dah ada jadual tu. Jadual tu penting penting sangat-sangat. Sebab bila kita follow jadual tu, kita akan buat walaupun ketika kita malas, walaupun ketika kita rasa happy, marah, sebab kita dah letak komitmen untuk jadi konsisten. Kita ulang benda tu, kita ulang apa yang kita buat tu selama 90 hari. Okey? Kita ulang, dan percayalah, selepas 90 hari dia akan bertukar menjadi habit. Dia akan bertukar menjadi habit. Bila bertukar menjadi habit ni, maka kita akan dapat satu result ataupun satu perubahan. Mungkin perubahan tu kecil, tapi dia bagi impact yang sangat besar kepada kehidupan kita. Kalau anda suka bersenam, percayalah dia akan jadikan anda lebih rasa energi tau. Dan bila lepas tu, bila anda tak bersenam, dia akan rasa macam something wrong. Lepas tu bila anda dah biasa posting dekat online, dekat social media, bila anda tak buat, anda rasa macam aku rasa ada benda tak buat hari ni. Itulah posting lah. Itulah habit. Benda yang kita rasa tak buat, gelisah. Contoh macam peminat kopi, tak minum kopi sehari dia menggeletak. Contoh. Jadi dia jadi habit dia. Habit perokok, nak isap rokok. Tak dapat rokok, mula gelisah, mula garuk kepala lah apa benda kan. Itu pun habit. Jadi kita nak letak habit benda yang bagus ni dalam diri kita. Kita mulakan dengan jadual dulu. Lepas tu barulah kita start ulang selama 90 hari. Lepas tu tuan-tuan akan nampak result yang super, yang memang akan mengubah kehidupan tuan-tuan 100%. Mengubah kehidupan puan-puan dan juga kawan-kawan semua 100%. Jadi kena mulakan sekarang, kena ubah diri kita, kena start sekarang. Sebab impian kita semakin lama, semakin hari, semakin singkat. Kalau kita delay lagi kita punya consistent plan ni, maka mungkin akan terkubur impian-impian kita yang dahsyat tu lah. Macam-macam lah impian, nak jadi itu, nak jadi inilah. Tapi tindakan tak ada. Now kena buat. Jangan delay. Buat hari ni secepat mungkin untuk pastikan kita capai impian kita on the time, on the dot, dengan masa yang kita planning. Okey, jadi itu saja perkongsian saya hari ini. Salam Ramadan kembali, selamat berpuasa kepada semua. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lagi beberapa tips online business yang boleh membantu, dan juga perkongsian yang saya dah buat. Kalau benda tu boleh bantu saya, InsyaAllah dia akan boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.